Ketahuilah bahawa negeri yang dikenali akan kesengsaraan dan kepedihannya adalah neraka. Lawannya adalah negeri yang diharapkan kenikmatan dan kebahagiaannya. Barang siapa yang dijauhkan dari salah satunya, nescaya dia menetap pada yang lain. Dia tak ada tak syurga, neraka, gitulah maksud dia. Oleh itu, tanamkanlah ketakutan dalam hati anda dengan begitu lama merenungi ketakutan akan neraka. Jadi kena sentiasa ada khauf, takut pada Allah. Termasuk makna takut pada Allah adalah takut nerakanya, takut azab, takut siksa, takut murka. Itu takut Allah lah tu. Kena ada benda tu. Sebab tu kita belajar tentang azab neraka begini. Kena ambil tahu, dan kau boleh selalu kita baca biar sentiasa dalam ingatan kita tentang azab neraka. Kenapa? Supaya lebih banyak mudah timbul takut, kan? Macam orang duk takut hantu lah, kalau tak cakap apa-apa kita okey, relax, tenang. Orang main cerita hantu kat ni, kan? Dah duk tak senang dah. Pasal apa? Duk ingat benda tu. Orang peringatkan. Begitu juga neraka ni, kena ada orang peringatkan tentang neraka. Tak ada orang peringat, kita yang ingatkan dengan bacaan, dengan dengar cerita, kisah dan sebagainya. Maka kena timbul perasaan takut daripada benda tu, azab dan sebagainya. Lalu tanamkan harapan dengan agak lama merenungi kenikmatan yang abadi yang dijanjikan kepada penghuni syurga. Ini harap. Dua sifat. Satu, khaufan, tama'an. Khauf, takut. Takut neraka, takut azab, takut murka, takut siksa jahannam dan sebagainya. Harap mudah-mudahan Allah berilah kami nikmat syurga, berilah kami bersama Rasulullah, berilah kami masuk syurga tanpa hisab. Itu harapan, permintaan kita, apa yang kita minta. Dua ni kena ada. Takut pun ada, harap-harap lah pun ada. Itu tamak. Ini yang disebut dalam surah yang Allah perintahkan kita supaya bersikap dua sifat ini, khaufan wa tama'an, seperti dalam surah Sajdah. Pukullah diri anda dengan cemeti ketakutan dan kendalikanlah dengan kekang harapan menuju jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Dengan cara itu anda memperoleh kekuasaan yang besar dan selamat dari siksaan yang pedih. Dua sifat ni jangan bagi hilang. Kalau tak hilang, orang yang sentiasa basah dua benda tu, takut sedia, harap syurga, selamat dia. Walaupun dia terlibat dengan, yalah, kadang-kadang nafsu terjebak juga kepada silap, tersalah. Tapi bila ada dua sifat ni, mudah Allah nak padam, mudah Allah nak maafkan. Kalau tak pernah ada benda ni, tak takut nak buat pun apa nak takut, orang kan nampak. Apa nak takut, sebab boleh tangkap kita, contohnya, kan? Tak ada langsung harapan minta daripada Allah, syurga lah apa segala, tak ada. Dia nak buat, dia buat, dia ikut nafsu dia, ikut nafsu, ikut puas hati dia. Puas hati aku, boleh buat mana, padan muka, puas hati. Puas hati itu bukan dia yang puas, syaitan yang tepuk tangan puas hati, kan? Jadi kalau tidak ada dua sifat ni, dosa yang kecil pun sukar nak Allah padamkan, payah. Pahala yang besar dia buat pun mungkin tak lekat, tak catit, terpadam. Sebab dia tidak ada harapan, mengharapkan balasan Allah, tidak mengharapkan redha Allah. Buat pahala banyak, sedekah banyak, sembahyang banyak, puasa banyak, tapi tak pernah minta Rabbana taqabbal minna. Itu harapan, ya Allah terimalah amalanku, kan? Tak pernah mengharap balasan daripada Allah Ta'ala. Tak pernah takut apa? Takut amalan tak terima. Banyak, tapi Allah tak terima. Kena ada juga takut tu, kan? Kalau tak ada benda tu, yang besar pahala tadi pun tak tercatat. Yang sikit dosa melekat jadi besar. Itu yang disebut oleh Imam Zahabi dalam kitab Kabair yang kita baca dulu, tentang ada dosa yang kecil tapi Allah catat sebagai dosa besar. Perbuatan tu dosa kecil tapi Allah catat sebagai dosa besar. Sebab apa? Sebab pandang remeh pada dosa kecil. Alah, dosa kecil je, apa nak takut? Alah, tak apalah, ni ada apa-apa, dosa kecil je, kita ambil sembahyang, padam lah. Ni walaupun betul kita ambil wuduk, padamlah dosa tu, tapi jangan pandang remeh, jangan pandang kecil seolah kita cabar Allah.
Kata Imam Zahabi, dosa kecil ke besar ke, semua tu adalah murka Allah. Kecil pun Allah murka, besar lagi lah Allah ganda murkanya. Kalau kecil kau pandang tak ada apa-apa, seolah kau cabar dengan kemurkaan Allah. Jadi fikirkanlah tentang para penghuni syurga dan wajah mereka yang diliputi kenikmatan. Mereka meneguk air dari minuman yang lazat. Mereka duduk di atas mimbar yakut yang merah, yakut merah, dalam kemah yang diperbuat dari mutiara putih. Memang kita tak mampu nak bayang lah. Kita duduk panjang kemah, kemahnya kenduri rumah kawan tu kot. Kemah tu je lah. Kemah multi-tent besar macam tu kot, bola lampu cantik-cantik. Tak. Selagi kalau otak kita tu mampu bayanglah syurga hebat gini, berarti belum lagi syurga yang sebenar. Tak ada otak manusia di hidup dunia ni yang mampu gambarkan seksa neraka dengan tepat dan nikmat syurga dengan tepat. Belum. Tapi bolehlah gambaran sikit-sikit. Mungkin indah macam tu lah, macam istana orang tu, banglo orang ni dan sebagainya. Bolehlah bayang sikit-sikit. Tapi tepat tu tidak. Tepatnya nanti di akhirat Nabi kata, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku dah sedia siapkan untuk hamba-Ku yang soleh, ma la 'ainun ra'at, mata tak pernah tengok, tak pernah jumpa kat dunia ni. Walaupun syurga yang paling bawah sekali, paling kecil ke, paling lemah pun, mata dia tengok, tak pernah tengok kat dunia. Wala udhunun sami'at, tak pernah dengar indah bunyi, nyaman. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di fikiran. Kalau otak kita sekarang boleh terlintas, belum lagi, tak betul lagi. Tapi gambaran dekat-dekat tu bolehlah kita gambar sikit, macam tu lah kot. Ini diceritakan macam ni lah, gambaran untuk kita lebih rasa minat dan tamak. Tadi tama'an, menghendak, mengharap. Iaitu kemah yang dibuat daripada mutiara putih. Sungai-sungainya dialiri arak. Jadi sungai arak, sungai madu, sungai air sedap ni, memanglah tak boleh nak bayang sungai tebing macam sungai kita, kan? Kita rasa geli, alamak, sungai Kelang tu, tak nak lah aku, kan? Nak ambil ikan dari situ pun tak nak makan. Jadi jangan, kita tak boleh bayang macam tu. Sana tak ada langsung yang namanya kotor, jijik, ataupun najis, ataupun benda yang menggelikan tu tak ada. Rasa jijik tu tak ada. Pelayan-pelayan yang dihiasi dengan hiasan yang menawan dari segala kebaikan. Pelayan ada dua, satu daripada manusia, satu daripada malaikat. Yang pelayan malaikat ni kira golongan atasan lah, VVIP punya golongan syurga ni. Pelayan dia adalah malaikat yang Nabi sebut Al-mahiru bil Quran, orang yang cekap baca Quran, orang yang mahir Quran. Dia rajin bacanya lancar, sedap, dengan tajwidnya dan sebagainya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Pelayan dia adalah malaikat safarah kiram al-bararah, malaikat yang baik, malaikat yang mulia, malaikat yang jadi pelayan dia orang, kan? Dan orang yang baca Quran tersangkut-sangkut, wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u bih, dan orang yang baca Quran tapi tersangkut, kan? Puas ustaz tegur, ain, rabbil kena 2-3 kali tegur, esok tak mai dah. Ustaz marah saya, tak mai dah, kan? Pun kalau dia mau juga baca, Allah bagi 2 pahala kat dia, kan? Ini nak sebutnya tadi, pelayan, ada pelayan di kalangan malaikat ni, hebatlah golongan atasan ni, golongan kayangan syurga punya. Tapi golongan lain-lain dapat pelayan juga, tapi pelayan di kalangan kanak-kanak. Semua anak-anak kecil akan masuk syurga. Yang mati kecil, yang mati masa dia baby, belum baligh, akan jadi pelayan dalam syurga. Kalau dia ada mak ayah, dia layan mak ayah dia. Kalau tak ada mak ayah, dia layan semua ahli syurga, kan? Dan ahli syurga akan seronok. Macam mana ni nenek-nenek ramai, kan? Anak-anak nenek yang ada cucu ni, balik jumpa cucu, tak ingat dah kuliah ustaz pun tak ingat dah. Tak main pasal apa cucu balik ustaz, pasal cucu je punya seronok, kan?
Macam itulah gambarannya orang alam syurga yang seronok tengok karenah anak-anak kecil ni. Mestilah comel, ahli syurga. Mestilah cerdik dan tak nakal, kan? Jadi pelayan mereka. Pelayan yang dihiasi dengan hiasan yang menawan dari segala kebaikan, seakan-akan yakut dan marjan yang tidak pernah disentuh oleh siapapun sebelum mereka, baik manusia maupun jin. Mereka berjalan di tempat-tempat tinggi di dalam syurga. Maksud tempat indah, tempat hebat. Kalau kita ni nak, kan, baru ni buka je PKP, semua orang terbang pergi Langkawi, kan, nak bercuti lah apa segalanya. Sana pun ada tempat yang kita nak tanazzuh, iaitu tempat kita nak bersia-sia, nak berkelah, tempat yang sangat cantik. Setiap kali kaki mereka menyentuh pijakan, mereka diiringi oleh 70,000 bidadari yang memakai sutra putih yang menawan, memakai mahkota. Saya pasti okay, kalau orang lelaki bidadari, kalau perempuan adakah bidadara? Tak ada. Itu orang perempuan dia bersama suaminya, jadi ketua bidadari kepada suaminya. Dan kalau yang meninggal tak ada suami, tak, ialah kalau dia ada suami tapi suami meninggal dulu di dunia, dia bersendirian sampai dia meninggal, dia tetap bertemu dengan suami dia. Tapi kalau memang dia tak kahwin, meninggal dunia, maka dia akan dikahwinkan. Kalau dia masuk syurga, akan dikahwinkan dengan mana-mana bujang dalam syurga, kan? Dan memakai mahkota yang bertatah mutiara dan marjan. Maksudnya perhiasan yang cakap lah, orang perempuan seronok lah, perhiasan kilat sini, berkilat sini, ini kan. Begitulah gambaran lebih indah perhiasan ahli dalam syurga. Menyebarkan wangi-wangian, terhindar dari ketuaan. Sama sekali tak ada langsung orang tua dalam syurga, kan. Semuanya kembali pada umur 33 tahun. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, kata Ibn Abbas, golongan pertama masuk syurga dari umatku bagaikan bulan purnama, bercahaya, berseri muka. Sehingga kan golongan pertama di kalangan umat Nabi Muhammad masuk bercahaya sampai orang yang lain kata, itu Nabi ke? Dah Nabi Muhammad dah, ni Nabi mana pula bercahaya macam Nabi, macam para Nabi punya level. Maka malaikat kata, itu bukan para Nabi, itu umat Nabi Muhammad, manusia, bukan Nabi. Habis tu macam mana dia orang boleh buat dapat cahaya ni? Mana bir min nur, duduk atas membar yang bercahaya, dah lah wajah mereka bercahaya, duduk tempat yang bercahaya terang cantik. Kerana mereka ni al-mutahabbina fillah, saling sayang menyayangi kerana Allah. Orang yang saling sayang menyayangi. Kita hormat tuan hormat saya, bukan kerana ni ada duit, bolehlah kita bodek-bodek. Ini ada pengaruh, mungkin kita boleh tumpang lah pengaruh dia. Ini ada kabel, bolehlah guna kabel dia. Sebab tu kita bodek-bodek lah, baik-baik lah. Bukan sebab tolak tepi yang tu, tak ada masuk book yang tu. Yang ni yang jenis bersahabat, walaupun dia miskin, walaupun dia tak handsome, walaupun dia tak popular, tapi kerana kebaikan, kerana dia taat Allah, dia boleh tolong bawa kita kepada ketaatan, kita pun kawan dengan dia, hormat dia, sayang dia kerana Allah Ta'ala. Orang yang ada sifat sayang menyayang kerana Allah, maka dia salah seorang daripada orang yang bercahaya wajahnya di akhirat nanti. Selain pada cahaya Quran, lebih lagi cahaya salawat. Ada salah satu cahayanya adalah mutahabbina fillah, orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah. Terhindar dari ketuaan dan penderitaan serta nak sebutnya tadi purnama. Kemudian yang berikutnya adalah cahaya macam bintang, cerah juga tapi kurang sikit lah daripada bulan purnama. Kemudian yang seterusnya pula macam cahaya terang di langit. Kemudian setelah itu mereka menurut tingkatnya masing-masing, amalan masing-masing, mengikut amalan masing-masing. Ni syurga sudah bercahaya seorang-seorang, seperti mana baginda Nabi SAW, sehingga sahabat yang duduk dalam majlis Nabi, bila orang tanya wajah Nabi macam mana, kami tak mampu nak cerita wajah Nabi macam mana, tak tahu pun. Sebab apa? Sebab wajah Nabi bercahaya. Macam kita boleh tengok spotlight ni, silau mata kita, kan? Tak tahu nak cerita apa ada kat spotlight tu, nampak putih je. Begitu. Kecuali yang Allah
hijabkan sikit, lindungkan sikit di kalangan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sebab mereka pun dapat cahaya Nabi, jadi mereka bolehlah bertentang muka dengan Nabi SAW. Adapun orang sahabat Nabi yang lain-lain, kebanyakannya tak mampu nak bertentang muka, kan? Tengok jauh-jauh keling-keling sikit tu bolehlah. Cahayanya wajah Nabi SAW. Sebab tu sebagian ulama mengatakan, kalau malam purnama bulan penuh, kamu tengoklah bulan tu. Kerana banyak digambarkan wajah Nabi bercahaya macam bulan purnama. Kita pun tengok, kerana gembira wajah Nabi macam lah bayang-bayang macam kita tengoklah gambaran wajah Nabi yang bercahaya. Kemudian tadi disebutkan, saya ambil hadis lain ni, dan makan minum mereka, ludah mereka tidak ada ludah, tidak ada hingus, tidak ada najis, tidak ada peluh busuk, rambut pun takkan gugur, dan peluh mereka akan menjadi wangi kasturi, dan bentuk mereka seperti seorang yang sangat tinggi dan besar, saiz Nabi Adam AS 60 hasta. Malah dibesarkan ni bukan ahli syurga sahaja, ahli neraka pun besar. Pasal apa? Sebab bila besar, lagi banyak tempat nak kena pukul, nak kena siksa, kan? Kalau kecil ialah kena rotan sekali dah hancur satu rotan je. Kalau besar, rantai kena rotan, kena ikat, kena ni, dibesarkan supaya dia rasa sakit tu lebih banyak. Begitu ahli syurga, dibesarkan badannya macam saya Nabi Adam, kan? Agak-agak panjang mana? 60 hasta ni. Daripada dinding tu, kalau dia baring dinding tu sampai dinding ni 60 hasta lah kot, kan? Ujung dewan, entah lebih lagi lah, wallahu alam, tak tahu nak gambarkan. Tapi pernah, contohnya pergi kalau ziarah di Yaman, kubur Nabi Hud, panjang, lebih kurang dinding tu sampai dinding ni, dia kepala sampai kaki. Di Oman, Nabi Imran, macam hall dewan, panjang, lebih panjang pada dinding ni rasanya, panjang. Kubur dia orang buat panjang, kan? Masya Allah. Jadi itulah gambaran fizikal para Nabi yang terdahulu, tinggi-tinggi, ataupun umat dulu-dulu zaman Nabi Adam macam tu. Dan kita kembali jadi macam tu bila di akhirat nanti. Dan disebutkan bahawa tidak ada rambut kecuali di kepala, bulu kening, kelopak mata, sedang janggut, kumis mereka, dan juga kemaluan yang tidak berambut. Tinggi seperti Nabi Adam, 60 hasta, usianya muda, kembali muda menjadi 33 tahun usia Nabi Isa AS. Kalau yang mati lebih pada tu, kalau matinya umur 20-an, dia akan kembali 20. Mati belasan, dia jadi belasan tahun. Kanak-kanak. Yang melepasi 33 akan kembali 33. Putih rupanya, hijau pakaian mereka, sangat indah. Dihidangkan kepada mereka hidangan-hidangan yang mereka lintas nak makan. Terlintas, teringin lah nak makan ni, pum, sampai dah. Yang sampai bukan satu dulang, dibawa oleh 70 malaikat. Contoh nak makan apa? 70 dulang makanan yang kita ingin tu. Dan bukan kita ambil satu tolak semua. Tak, kita akan boleh rasa ke 70 tu semua sekali. Dia macam mana nak makan. Makan banyak pun tak akan senak perut ni. Tak akan sengkak, tak boleh dah. Tak ada. Dia boleh je masuk. Takkan jadi najis, takkan jadi angin keluar. Masya Allah. Allah marzuqna iyah, mudah Allah kurniakan kita semua kenikmatan syurga itu. Allahu Akbar. Dan penderitaan, kita tengok buku balik, nota kita, buku kita muka surat 417. Dan penderitaan serta mengelilingi kemah di istana dari yakut, permata-permata hiasan. Istana itu dibina di tengah taman syurga yang menyilaukan pandangan mata. Kemudian kepada mereka dikelilingi cawan, teko dan cawan yang berisi air yang berwarna putih, lagi lazat bagi peminumnya. Mereka pula dikelilingi pelayan dan bidadari seperti mutiara yang tersembunyi sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka berada di tempat dipercayai di syurga,
mata air dan sungai di tempat duduk di sisi Raja yang Maha Pemberi Takdir, Allah Azza wa Jalla. Di situ mereka memandang wajah Raja yang Maha Mulia. Pada wajah mereka terpancar kesenangan yang tidak tersentuh kerendahan dan kehinaan. Antara nikmat paling besar dalam syurga adalah melihat Allah Azza wa Jalla dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad dapat bersama. Sehingga Sauban dan para sahabat lain kata, tak guna kami masuk syurga ya Rasulullah kalau dalam syurga kami tak boleh jumpa engkau. Syurga dah. Tak ada rasa nikmat lah syurga kalau engkau tak ada ya Rasulullah. Kan? Jadi Rasulullah kata, yuhsyarul mar'u ma'a man ahbab. Seorang tu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Gembira para sahabat, mereka yakin mereka akan jumpa Nabi semula di akhirat nanti, dalam syurga lebih khusus. Maka itulah nikmat paling indah, paling besar antaranya, dan juga melihat Allah lagi besar. Sehingga melihat Allah dikatakan dalam hadis yang lain, dikatakan diberi peluang kepada orang beriman yang layak. Ahli syurga tak semua juga layak melihat Allah, ada level-level dia. Yang layak, maka mereka akan dibawa setiap hari Jumaat untuk melihat Allah Ta'ala. Kita tak tahulah rupa macam mana, tak perlu nak bayang. Sehingga bila dia balik, wajahnya akan berubah. Wajah orang yang tengok tu, sekali dia pergi, balik dah jadi wajah lagi tambah handsome. Isteri kat bilik, kat istana, dia tengok, laki mana masuk ni, laki mana pula datang ke tempat dia, suami dia tak balik lagi. Bila keluar suara, baru cam, oh suami dia. Tapi wajah dah jadi tambah serinya, tambah cantiknya. Di situ pada wajah mereka terpancar kesenangan yang tidak tersentuh kerendahan dan kehinaan. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang mulia, dimuliakan dengan berbagai persembahan dari Tuhan mereka yang telah dijanjikan. Memang muka tak ada, kan kita penat muka gini kan, lapar ke, muka monyok, tak ada. Sana tak ada langsung, muka tak seri, muka nampak sedih, muka nampak letih, penat, tak ada. Penat tak ada, tak akan ada dalam syurga. Kan? Bila ditanya, ya Rasulullah, di syurga ada tak macam dunia ni, mataharinya, panasnya? Kadang-kadang kita nak happy juga duduk bawah cahaya matahari panas, kan? Tak, Nabi kata takkan ada cahaya panas. Ada cahaya tapi tak panas cahaya macam matahari di dunia. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan dengan berbagai persembahan dari Tuhan mereka yang telah dijanjikan. Di situ mereka kekal dan memperoleh segala yang mereka inginkan. Tidak ada rasa ketakutan dan kesedihan. Tak ada keinginan ahli syurga yang Allah tak tunai. Teringin dapat, teringin dapat. Habis tu ada orang juga hobi dia di dunia ni hobi tak baik, kan? Hobi jahat. Dia teringin. Di syurga boleh tak teringin benda yang hobi jahat ni, kan? Mana tahu ada yalah hobi yang tak baik macam-macam lah, kan? Jadi takkan ada yang tak baik yang pernah Allah haramkan kat dunia dulu. Seperti hubungan sejenis laki-laki perempuan. Kok lah, mana tahu ada orang hobi macam tu. Katalah kebetulan masuk juga, dia minat tak benda tu, takkan ada. Sebab hobi tu, hobi jahat ni adalah bisikan daripada syaitan, nafsu syaitan. Sana mana ada nak usik kita, nak bisik kita. Syaitan tak ada, takkan ada keinginan syaitaniyah, kesyaitanan tu tak ada, kan? Ada orang hobi nak tumbuk orang je, kan? Nak pukul orang je, dah pukul lega, puas hati boleh pukul orang. Orang tak salah pun dia seronok. Ada hobi nak maki orang, keluar ke nak maki pun puas hati, lega, boleh tidur dia. Kan? Hobi jahat-jahat macam takkan ada. Sebab tu semua daripada bersifat syaitan. Takkan ada di sana, takkan teringin kita. Ada pernah di sini lah orang sembang ni kata, ustaz, takkan ada kot, tak ada kot kita nak ngusik-ngusik macam member sembang kan, nak ngusik, nak ngutuk-ngutuk sikit. Kadang-kadang hal lucah-lucah ke, nak gelak-gelak dengan kawan-kawan, seronok. Sana takkan ada. Ya ke? Macam tak syok je.
Dia kata macam tak syok, semua lurus cakap Assalamualaikum, apa khabar? Baik sangat lah pula. Kita hati kita akan minat kepada tempat benda lain. Tak minat lagi dah hobi-hobi jahat tadi ni. Seperti mana kita zaman kanak-kanak, kan kita minat macam mana? Main kotor-kotor. Main besarnya ni takkan kita minat yang kanak-kanak lagi dah. Kita tak minat, hobi kita tak sama dah masa zaman kita umur 10 tahun tu dengan umur 40-50 tahun ni. Kan berubah. Daripada hobi minat benda tu, sekarang ni tak minat dah. Minat kita yang lain. Jadi masuk syurga nanti yang dunia punya bab-bab jahat kita tak minat dah. Berubahlah. Tidak ada rasa ketakutan dan sedih. Mereka terhindar dari keraguan. Di situ mereka bersenang-senang dan makan dari makanan syurga dan minum dari sungai-sungai syurga berupa susu, arak, madu dan air yang tidak berubah rasa dan bau. Lantainya dari perak, kerikilnya dari marjan, tanahnya dari kasturi yang sangat wangi indah, dan tumbuhannya adalah za'faran. Za'faran, saya pun tak nak tengok pokok dia lah. Kan za'faran yang za'faran, kita sebut za'faran kan? Saffron. Yalah, dia kuning-kuning tu. Tak tahu rupa, mungkin pernah tengok pokok dia kot. Mungkin dia apa ni, bila berbunga tu dia macam kita bunga yang purple tu, nampak ungunya purple. Indah. Itu gambaran kita dunia lah kan. Tapi gambaran indah ni tak mampu kita nak cerita yang sebenar. Didatangkan kepada mereka cawan-cawan dari perak yang bertatahkan mutiara, yakut, marjan. Ada gelas yang berisi air yang menyegarkan, yang dicampur arak tawar. Jadi arak ni yang bukan arak dunia, yang memabukkan, merosakkan akal manusia, tidak. Tapi arak syurga yang sedap, iaitu perahan buah-buahan, jus buah-buahan yang tak ada mabuk. Ada pula gelas yang memancarkan cahaya kerana sangat jernihnya, sementara bayangan nampak dari sebaliknya kerana kelembutan dan merahnya yang tidak boleh dibuat oleh manusia. Gelas itu berada di tangan pelayan yang wajahnya memancarkan cahaya bagai matahari. Namun matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan keindahan pelipis dan biji mata pelayan-pelayan yang datang layan tadi. Masya Allah. Tak mampu kita nak ceritalah macam mana keadaannya. Yang paling baik kita hanya minta kepada Allah Ta'ala agar kita layak dapat benda-benda yang disebutkan. Dalam syurga terdapat ketakjuban bagi orang yang meyakini negeri yang demikian. Dunia dulu dia yakin penuh tapi tak pernah dapat. Maka dalam syurga dia akan dapat sepenuh-penuhnya dan menambah keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Dan orang di dunia dulu tak pernah yakin dengan janji Allah. Dia nak janji nafsu dia aja. Allah kata buat macam ni dapat syurga, tak dapat pun. Buat ini dapat nikmat, mana nikmat pun. Kat dunia dulu kita macam-macam suruh orang kata tak, dia macam tak percaya. Maka di akhirat nanti Allah pun akan tipu dia juga. Dia macam tipu Allah, Allah tipu dia. Seperti orang yang buat amalan tak ikhlas, dia macam tipu Allah. Kan? Macam buat amalan nampak macam untuk Allah, tapi untuk benda lain. Dalam hati engkau tu terlintas benda lain. Buat kerja Allah dah, sembahyang dah, puasa dah, amalan dah ada, tapi untuk orang lain. Jadi kau tipu Allah, Allah pun tipu dia balik. Allah bawa dia orang ni nampak amalan macam banyak-banyak, macam dapat pahala lah. Allah kata, wahai malaikat, kau bawa dia orang ni depan pintu syurga. Pergi depan pintu syurga. Dah nampak dah nikmat dalaman syurga ni, tak boleh masuk lagi, ke bawah luar. Nampak cantik dalaman, harum tu dah sampai ke hidung dia orang. Dah dengar dah bunyi-bunyian yang sedap-sedap dalam syurga. Oh, dah happy dah, kami nak masuk je, nak masuk dah, lari masuk. Malaikat lain pula halang. Oh, tak boleh. Halau, keluar, jauh daripada sini, berambus daripada sini. Kenapa pula Allah yang suruh malaikat ni bawa kami ke sini? Disebabkan kamu dulu menipu Allah, Allah pun tipu kamu. Maksudnya perbuatan tu. Wa makaru wa makarallah. Mereka tipu, Allah tipu balik. Macam mana dia orang buat dulu. Nampak macam nak dapat pahala, nak masuk syurga, tapi tak ada. Halau balik. Lagi tersiksa. Kan?
Kita contoh orang lapar, kalau tak nampak makanan tu, yalah boleh paksa tahan lah. Ni dah nampak sedap makan, macam nak boleh ambil, tapi tak boleh makan, orang tak bagi, lagi terseksa, kan? Begitu dah nampak syurga tapi tak dapat masuk, maka lebih terseksa, sehingga mereka kata, ya Allah, kalau kau nak campak kami dalam neraka, lebih baik engkau campak terus dia masuk neraka. Tak payah nak tayang-tayang dengan syurga dulu tapi tak dapat, baru dah masuk neraka pula. Na'udzubillah. Itulah sikap orang yang menipu Allah Ta'ala. Di dalam syurga terdapat ketakjuban bagi orang yang meyakini negeri yang demikian adanya dan mempercayai bahawa penghuninya tidak akan mati. Penyakit tidak menyentuh orang yang singgah di pelantarannya, dan mata tidak memandang perubahan pada penghuninya. Bagaimana ia berasa senang kepada negeri yang telah Allah perkenankan kehancurannya, iaitu dunia ni. Macam mana dia boleh selesa dengan dunia ni? Allah Ta'ala sebut apa dia? Alladzina apa ni? Apa ayat? Watma'annu biha. Mereka ni lebih rasa senang dengan kehidupan dunia dan rasa tenang bila dapat dunia. Ni orang penyakit ni. Orang penyakit akhirat ni kau tak dapatlah ketenangan dia. Seronok. Alah, tak buat pun tak apa, yang penting aku dapat dunia, harta benda, tenang. Dia tenang ni walaupun tinggal arahan perintah Allah Ta'ala. Dia rasa seronok, happy dengan kehidupan dunia. Maka inilah dia diancam dengan azab di akhirat yang takkan dia rasa senang lagi dah nanti. Bagaimana ia berasa senang dengan negeri yang telah Allah janji hancur? Hidup dunia ni, Allah, dapat pun lama mana kau mati, benda tu jadi hak orang lain, ataupun nanti Allah datang bencana, hancur. Macam-macam Allah boleh buat. Kau takkan milik kekal. Yang milik adalah amalan masing-masing. Demi Allah, walaupun dalam syurga hanya ada keselamatan badan serta keamanan dari ancaman kematian, kelaparan, kehausan dan berbagai penderitaan lain, nescaya mereka penting meninggalkan dunia beserta segala isinya. Bagaimana tidak? Para penghuni syurga adalah raja-raja yang aman dan tentram, serta berada dalam berbagai kesenangan. Mereka diberi kenikmatan dengan segala apa yang mereka inginkan. Setiap hari mereka berada di pelantaran arash dan memandang wajah Allah yang maha mulia. Mereka pun memperoleh pandangan Allah tanpa memandangnya. Bersamanya Allah, mereka tidak berpaling kepada kenikmatan syurga yang lain. Kalau dah tengok Allah, nikmat syurga tu rasa macam kecil. Kita rasa nikmat syurga dapat makan, minum hebat, ini hebat, layanan hebat. Oh, seronok tak? Bila lihat Allah, seolah yang lain tu macam dah rasa kecil sangat. Nikmat Allah tu lah yang paling dia idamkan. Ada yang tadi saya sebut, ada yang setiap hari dapat lihat, ada yang Jumaat sekali dapat lihat, ada yang bulan sekali dapat lihat, tahun sekali dapat lihat. Begitulah ikut keadaan kedudukan dalam syurga masing-masing. Mereka kekal dalam berbagai kenikmatan ini yang datang terus menerus dan tidak pernah hilang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti ada seruan, wahai penghuni syurga, kini kamu sihat tanpa didatangi penyakit untuk selama-lamanya. Kini kamu hidup tanpa disentuh kematian untuk selama-lamanya. Kini kamu menjadi muda tanpa ditimpa ketuaan untuk selama-lamanya. Inilah makna firman Allah Azza wa Jalla, wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan, diteriakkan kepada mereka, diseru kepada mereka, itulah syurga kamu yang dipusakakan kepadamu, diwarisi, dijadikan hak kamu, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Tengok tu indahnya. Jadi jalan menuju ke syurga ni berbagai, macam-macam jalan menuju syurga. Habib Zain pernah sebut, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid,
hafizahullah ta'ala, dia kata kita jangan pandang orang yang ilmu saja yang baik, orang yang semayang ibadah je yang baik, yang syurganya, yang lain tak ada syurga lah dia orang tu, tak ada syurga dia orang tu. Jangan, sebab jalan syurga ni macam-macam. Jalan nak pergi ke syurga kan, macam-macam jalan. Macam kita nak pergi ke utara ke mana, macam-macam. Highway ada, jalan biasa ada, naik udara ada, laut pun boleh pergi, macam-macam jalan. Ada orang dengan amalannya, bab sembahyang dia saja dah cukup dah Allah masuk dia syurga. Tak payah nak hitung puasa dia apa segalanya lain, cukup dah sembahyang pun dah cukup dah. Ada orang bab sembahyang dia yang fail, maksudnya yang fardu tu kenalah, asas, benda asas fardu tak boleh tinggal lah, tapi sunat tak pernah buat, tapi jalan dia adalah bakti pada mak ayah dia, syurga dia. Ada orang pula mungkin melalui wang ringgit dia, itu jalan syurganya. Ada kisah seorang lelaki yang disebut oleh Imam Sakhawi. Dia ni ialah bab fardu kita kata tadi, asas memang dia buat lah, tapi lebih-lebih sunat-sunat tu tak ada. Bukanlah soleh sangat, taklah rajin sangat, amalan pun tak banyak, tapi dia businessman tahulah, mungkin campur pendapatannya macam-macam. Dan dia tak rajin hadir dalam majlis ilmu kecuali majlis bacaan hadis Nabi. Ada dengar situ, dia bisnes pergi negara sana, ada orang mengajar di masjid hadis Nabi, dia pun ikut duduk, tinggal perniagaan, masuk dulu. Tapi bila keluar majlis, orang tanya apa tadi mafhum daripada hadis, tak ingat, tak tahu pun kan. Mungkin lebih kurang kita lah juga kot. Keluar-keluar, apa ustaz cerita dia tahu. Jangan kata anak murid, ustaz ni tak ingat. Ustaz cakap tu, ya ke yang tadi? Tak ingat dah. Dia keluar tak ingat apa, tapi dia suka hadir majlis Nabi. Setelah tu dia pun meninggal dunia. Lelaki itu disebut sebagai mastah, orang gelar dia, orang panggil dia mastah. Jadi maka setelah dia meninggal dunia, orang yang jiran dia, orang soleh, waliullah, bermimpi jumpa dia. Maka mimpi tanya dia, bagaimana keadaan kamu dalam alam barzakh ni? Dia kata, Allah ampun dosa-dosa aku yang lara, yang leka, lalai, tak banyak ibadah. Allah ampun semuanya. Allah beriku nikmat ganti dengan kenikmatan taman-taman syurga. Maka lelaki itu tanya, apa puncanya yang Allah berikan kau keampunan besar ni? Puncanya dia kata, aku suka hadir majlis hadis Nabi. Sebab apa? Niat aku hadir nak salawat Nabi. Bila dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak bersalawat. Hadir nak bersalawat je. Ilmu dia tak pandai nak tangkap sangat, dia hadir untuk salawat. Maka dengan sebab cinta, minat aku untuk dengar nama Nabi dan aku bersalawat, maka jadi sebab Allah padam dosa aku yang lampau, dapat nikmat. Seperti yang diceritakan hadis itulah, seorang wanita yang pelacur bagi minum tu dan sebagainya. Itu tanda satu. Seorang lelaki lagi Nabi sebut, dalam syurga aku nampak bayangan seorang lelaki, gambaran seorang lelaki masuk syurga ni, huri macam kita lah, tak pernah masuk hotel bintang 6, 7 bintang, masuk wah seronok melompat. Nabi kata dia melompat, huri, lari ke ujung tu, lari ke ujung ni, pergi sana, pergi sini kan, dapat syurga yang luas untuk dia. Nabi tanya sahabat, tahu tak apa sebab dia masuk syurga? Tak tahu ya Rasulullah. Sebab tepi rumah dia ada pokok yang ranting menghalang orang naik unta, naik kuda. Nak lalu tak boleh, kena tunduk macam tu, nak lintas bawah ranting tu. Jadi dia kesian orang lalu lalang tak boleh, dia potong. Niat dia nak bagi orang senang lalu, tak terganggu. Sebab tu je Allah masukkan dia dalam syurga kan? Masya Allah. Jadi jalan syurga ni macam-macam. Sebab tu jangan kita pandang sebelah mata, pandang kecil, pandang remeh kepada orang yang mungkin tak sama dengan kita. Datang kuliah, sembahyang 5 waktu berjemaah di masjid surau kan? Dia tak datang, tapi mungkin jalan syurga dia lain. Tapi benda asas tak boleh tinggal lah. 5 waktu solat, puasa fardu, haji kan? Benda asas tu adalah perkara utama. Jadi begitulah kedudukan kita dalam syurga. Masya Allah,
disebutkan kalau anda ingin mengenal sifat-sifat syurga, bacalah Al-Quran. Sebab tidak ada lagi penjelasan di balik penjelasan Allah. Bacalah firman-Nya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut pada Allah di hadapan Tuhannya, dia memperolehi 2 syurga. Sehingga akhir-akhir surah Ar-Rahman juga menceritakan tentang sifat-sifat syurga. Tadilah tu ayat surah Ar-Rahman. 2 syurga, dahlah dia masuk syurga. Dalam syurga tu ada istana yang lebih hebat. Masuk syurga dah, istana khas yang lebih hebat daripada orang-orang lain yang di syurga yang sama. Itu sifat orang yang takut pada Allah Ta'ala, akan diberi layanan yang sangat hebat. Sehingga baca pula surah Al-Waqi'ah dan surah-surah yang lain. Jika anda ingin mengetahui perincian sifat-sifatnya dari hadis, kini perhatikanlah sebahagiannya yang saya kemukakan tadi. Imam Abu Layth As-Samarqandi mengatakan, siapa yang ingin mendapat kehormatan itu, syurga-syurga tadi nak dapatnya tu, hendaklah dia menepati 5 perkara. Yang pertama, menahan diri dari maksiat. Kerana firman Allah Ta'ala, orang yang menahan nafsu dari maksiat, maka dia pasti dapat syurga. Buat apa-apa lawan nafsu. Lawan yang tadi ni puas hati. Biar jangan bagi ada benda puas hati tu. Puas hati dalam amal ibadah boleh lah. Ada orang puas hati dalam perkara maksiat dan sebagainya. Dan sebab tu Nabi kata, siapa yang sedekah, bila tanya sedekah yang paling baik ya Rasulullah, Rasulullah kata sedekah yang paling baik adalah sedekah dalam keadaan kamu sayang harta tu. Sayang baru dapat, tak nak bagi ke orang. Maksudnya tu nafsu kita tu. Nafsu kita seronok nak jaga benda ni, tak nak bagi ke orang. Kalau kau boleh bagi juga, pahalanya besar berganda. Kan? Dalam keadaan kamu sayang harta dan kamu takut jadi fakir, baru dapat ni, bagi ke orang kita dah bila 1,000, kalau bagi 50 dah kurang dah, 50 ringgit. Bagi pula anu minta kurang takut tak nak aku nak impun. Kan? Dalam keadaan macam tu, kalau kau boleh lawan nafsu bagi juga, gandaan pahala yang sangat besar. Begitu juga di sebuah hadis lain, orang yang pahalanya lebih besar adalah orang yang menekan nafsunya, yang banyak ujiannya. Tengok para nabi, orang yang paling berat dapat ujian adalah para nabi. Thummal amsal kata Nabi. Kemudian orang yang seumpama level para nabi dari sudut kesalehannya, lagi berat ujian dunia dia. Maksudnya bila berat ujian, nafsu dia makin tekan, dia terpaksa kena sabar. Sabar, menahan nafsu, jangan mengamuk, jangan gini, jangan. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, tak apalah, tak ada ni pun tak apalah, alhamdulillah. Lawan, tekan nafsu dia. Orang yang tekan nafsu ni lah dia akan dapat nikmat yang hebat. Tu kata Imam Abu Layth As-Samarqandi, kalau kau nak dapat penghormatan tinggi dalam syurga, lawan nafsu. Kan? Tapi bukan senang lah. Nak lawan nafsu ni latihannya. InsyaAllah, sebab tu kita dianjurkan latihan berpuasa. Itu lawan nafsu lah, latihan lawan nafsu. Berjemaah, semayang berjemaah. Kadang-kadang kita semayang okey, tapi bab berjemaah nak tunggu kawan tu pula, dah lah lembab masuk uduk pun. Lambatnya kan. Duduk dalam tandas pula lama, kita nak cepat, nak ngantuk ni, nak semayang cepat. Tu ujian lawan nafsu. Dan juga Allah sangat sayang pada orang yang lawan nafsu, yang menahan nafsu ngantuk tidurnya antara subuh sampai ke isyraq, duduk tempat semayang. Yang ni akan dapat kedudukan kehormatan yang tinggi. Bayangkan amalan dia buat macam tu, dapat pahala macam haji umrah. Haji umrah senang kita nak buat. Dah berapa tahun dah ni tak pergi haji ni kan? 4 tahun dah ke 3 tahun, 4 tahun 3 tahun lah. Sebelum 2019 pun saya tak pergi. Jadi 3 tahun dah tak dapat pergi kan? Bukan senang nak pergi. Tambahlah orang yang tak bertugas haji ni, daftar nama sekarang dapat queue apa? 110 tahun queue daftar. Masuk kubur dululah kan? Jadi bukan senang. Tapi dengan korban nafsu ngantuk kita tadi, daripada subuh kau duduk tempat semayang, berzikir, baca Quran, buat amalan sampai isyraq, semayang 2 rakaat, tu dia ganjarannya besar. Setiap hari dapat pahala haji. Tu menahan dari maksiat. Kerana firman Allah,
orang yang menahan nafsu dari maksiat, maka syurga tempatnya yang paling tinggi. Yang kedua, rela dengan pemberian yang sederhana, pemberian Allah. Kita hidup Allah, tak dapat macam orang kapilin, kaya, mewah, senang, nak buat apa ikut suka hati dia. Kita walaupun katalah orang mewah pun, tapi tak boleh bersuka hati. Nak belanja ikut maksiat tak boleh, yang ni tak boleh, ni haram. Jadi kena rela dengan pemberian Allah. Lebih lagi dia dapat sekadar-kadarnya. Harga syurga itu adalah tidak rakus pada dunia. Bayaran nak dapat syurga, kau jangan rakus. Sifat tak rakus. Ada orang selalunya rakus ni bila dia ada kuasa, power, dia ikut nak buat apa, pijak orang, pijak lah, hina orang, hina lah, apa nak takut. Dia ada kuasa, dia ada harta. Ni sifat rakus. Yang tu menyebabkan syurga kau juga akan terlepas. Walaupun kamu ada kuasa, ada power, boleh pijak siapa pun, siapa pun tak boleh tangkap, kebalnya kamu, tapi kamu tak berani nak buat. Ini harga syurga. Yang ketiga, rajin pada tiap taat dan semua amal kebaikan. Rajin, sebab kemungkinan amal itu yang menyebabkan pengampunan dan masuk syurga. Kita tak tahu amalan mana yang Allah nak ambil jadi sebab. Macam tadi salawat, Allah tak mungkin tak nilai sangat yang lain. Yang ni menyebabkan Allah dah cinta pada dia, sayang pada dia, cukuplah padam yang salah silap, masuk syurga. Kan? Macam contoh kadang-kadang ada orang dia benci pada satu orang. Benci aku, jiran aku tak boleh tengok muka, geram betul ya. Kan? Tiba-tiba time kita susah, dia sekali tu datang tolong, sungguh-sungguh tolong. Menyebabkan kita padam silap-silap dia lampu mungkin. Kan? Kita tak apalah, minta maaf lah, dulu selama ni saya duk pandang tak baik, geram, marah. Dengan nilai pertolongan sekali ni je, kita menilai dia dengan baik dan sebagainya. Jadi begitu perumpamaan. Nak sebutnya Allah kadang-kadang ada satu benda yang menyebabkan dapat cinta dia, dah cukup, terus syurga. Seperti kisah perempuan pelacur tadi, yang salawatnya macam-macam lagi, satu benda je, taatnya pada ibu dia, cukup satu tu menyebabkan Allah padam silap yang dosa-dosa yang lain. Tu kuasa Allah lah. Allah nak padam tak padam, nak ampun tak ampun. Bila ada satu benda yang menarik perhatian Allah, cinta Allah, dah cukup. Disebutkan tadi yang ketiga, rajin, kerana kita tak tahu, buat semua, kita kena buat semua. Sekarang ni kita kena cuba buat yang ni, buat yang ni, segala kita buat. Mungkin cinta Allah tu ada pada satu benda yang kita tak rasa, tak pandang pun benda tu. Tah kerana RM1 kita bagi kat orang yang sangat minta sangat-sangat, kita pun bagilah dengan rela hati, redha, dan juga kita ikhlas. Tah yang tu jadi sebab, tahu orang ni orang soleh, wali ke apa, kita mana tahu. Kan? Mungkin dia malaikat. Bolehkah malaikat minta sedekah? Cerita yang Nabi sebut 3 malaikat, 3 orang yang malaikat datang test. Kan? Yang datang test sampai, tapi yang terakhir yang berjaya. Iaitu yang ketiga, dia diberi kambing yang banyak-banyak jadi kaya, maka malaikat datang dalam rupa orang miskin minta sedekah. Dia ingat balik, aku dulu pun miskin macam kau lah juga, maka tolong. Akhirnya barakah dapat pada dia. Yang 2 tu, bila malaikat datang dalam rupa manusia minta sedekah dengan 2 orang sebelumnya, minta susu kambing, susu lembu, daging lembu dan juga unta, dia halau. Alah, kau ni asyik minta dengan aku, pergi-pergi, miskin, tak kerti nak kerja, kan, sombongnya. Maka terus Allah tarik balik kekayaan 100% hilang, kembali kepada sakit yang lampau. Na'udzubillah min zalik. Jadi kata ulama, malaikat bukan sekali tu je boleh datang test. Tak, bila-bila masa dia boleh datang. Zaman kita pun boleh jadi, dia akan datang test, tapi kita tak sedar. Kita nampak macam orang, macam biasa, kan? Boleh jadi. Jadi sebab tu kita kena cuba buat, ada peluang kebaikan, kita buat semua sekadar yang kita mampu, dengan keikhlasan kita. Kita tak tahu yang mana menambat cinta Allah, yang mana menambat cinta Allah. Yang keempat, tadi Imam Abu Lais kata 5 perkara ni kau kena buat. Apa dia? Yang pertama, lawan nafsu, tahan maksiat, hindar daripada maksiat, yang pertama. Yang kedua, rela dengan pemberian Allah, redha dengan pemberian Allah, termasuk harta benda ke, sakit ke, demam ke, susah ke, yang kita hidup macam kena ujian, redha je lah. Ini pemberian Allah, hati redha, rela tu. Yang ketiga, kena rajin buat kebajikan. Ada peluang buat,
Kita tak tahu yang mana Allah nak pandang cintanya. Dan yang keempat, cinta pada orang soleh, bergaul dengan mereka, yang kita harapkan syafaat daripada mereka. Seperti dalam hadis Nabi SAW, perbanyaklah kamu akan kawan, kerana tiap kawan itu ada syafaatnya pada hari kiamat. Kan? Jangan kita pandang dia ni tak rajin sembahyang pun, apa nak kawan dengan dia. Mana tahu kot dia ada saluran lain yang kita sebut tadi, menyebabkan dia hebat dalam syurga. Mungkin kita tumpang syafaatnya nanti. Kan? Tapi kalau yang mengajak kita pada maksiat, tak payahlah kawan. Itu memanglah kena tinggal lah. Kita kawan dengan dia menyebabkan kita sembahyang pun jadi malas, kita ibadah pun jadi malas, ilmu pun makin jauh. Itu tak payahlah, itu merugikan kita. Kan? Itu yang keempat, dia kata banyak cinta kepada orang soleh, bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Yang kelima, memperbanyakkan doa, minta syurga dan husnul khatimah. Husnul khatimah ini keputusan kejayaan kita. Nak tahu orang tu berjaya tidak? Tengok waktu husnul khatimah. Waktu khatimah itu husnu ataupun su'ul khatimah. Su'ul khatimah, jahat dan buruk lah kematian dia. Masya-Allah, kita cerita sikit. Sahabat mungkin ustaz-ustaz kenal kan, Ustaz Wan Ainuddin, yang imam masjid Seksyen 14. Baru hari dia meninggal 2-3 hari tu, saya ada kuliah di masjid tu kan. Jadi imam-imam situ cerita, dia orang pun terkejut dengar kematian di Kelantan. Dia imam di PJ. Jadi bila balik, dia nak balik bercuti dan baiki rumah yang anugerah kerajaan Kelantan kat dia tu, kerana dia juara musabaqah Al-Quran dan sebagainya. Jadi dia baiki, dia rasa kebas kaki. Tak apa lagi, buat lagi dan lah, buat gitu-gitu sikit. Buatlah kerja ni, ambil duk diri nak pasang jendela tu. Lepas tu dah rasa kelutut pula, lengur. Sejuk. Tak apa lagi, buat lagi, naik ke pinggang. Tak boleh, dia turun daripada tangga tu, dia duduk baring kejap. Isteri dia duduk atas riba isterinya. Sambil dia rasa dah naik ke pinggang tu, sampai ke bau dah ni, rasa lengur lah sini. Dia dah rasa dah macam dekat dah ajal dia. Dia sempat syahadah, dia kata dia rela, dia sebutlah dia maafkan isteri, minta maaf, saling minta maaf semua dengan anak-anak. Lepas tu dia ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah pelan-pelan. Isteri dia kuat sikit, dia pun la ilaha illallah kuat-kuat. Tak tahu putus dia punya suara dia, nafas tu senang. Dan isteri dia cerita, masya-Allah, dia kata awal Rabiul Awal ni kan semangat Maulidur Rasul salawat Nabi. Dalam perjalanan, sepanjang perjalanan balik Kelantan, dia kata salawat tak berapa puluh ribu kali. Dia kata, isteri dia kata tak tahu berapa puluh ribu dia salawat. Kerana cintanya pada Al-Quran dan cintanya pada Rasulullah SAW. Dan para ulama kata jaminan husnul khatimah, nak dapat yang tu, paling pasti akan dapat husnul khatimah adalah banyakkan salawat. Pasti akan dapat husnul khatimah. Lagi untung, lagi banyak dia buat, mungkin waktu kematiannya itu Nabi datang menyambut rohnya. Berarti seorang ulama di Habib Anis di Solo, nak dengar kot, meninggal lah. Tak salah saya Habib Anis ataupun Habib yang lain. Tak apalah, mungkin Habib lain-lain, tapi salah seorangnya di Indonesia. Dia orang kata, dia pesan kalau dia meninggal nanti, waktu dia sakit-sakit ni, kalau aku meninggal nanti, semasa nak bawa jenazahku daripada rumah nak pergi kubur, tolong kau baca Tala'al Badru Alaina. Tu nasyid sambut Nabi kan, Tala'al Badru Alaina, baca qasidah tu. Orang pun heran, biasanya mati takkan kita nak berkompang seronok macam seronok pula. Nak sambut Tala'al Badru gembira. Ni mati takkan gembira. Tak apa buatnya kan. Jadi orang pun buat orang yang tak tahu ni rasa pelik, apa ni dengan Tala'al Badru Alaina, sampai iring sampai kubur kan. Jadi dikatakan ada orang soleh bermimpi, mimpi tanya kenapa menyentuh baca Tala'al Badru. Itu nasyid gembira, seronok, farhan, kegembiraan. Ni mati kan, macam tak kenalah perasaan tu. Jadi dia kata, tak, walaupun kematian aku sedih, tapi gembira kedatangan Rasulullah SAW.
kamu sambut kedatangan Nabi SAW. Jadi Nabi datang ketika kematian itu mengiringi sampai kubur. Orang lain tak nampak. Kerana ahli banyak salawat, maka Nabi SAW datang. Seperti kisah yang saya cerita juga, yang lelaki hitam mukanya, dengan Nabi datang beri syafaat, cahaya wajahnya setelah dia mati. Kenapa? Kerana dia banyak salawatnya. Itu barang siapa yang banyak salawat, seolah itu sebagai jaminan bahawa Nabi akan selamatkan dia dengan husnul khatimah saat kematiannya. Iaitu banyakkan doa dan minta syurga dengan husnul khatimah. Sebagaimana ahli hikmah berkata, cenderung kepada dunia, hati masih ada cinta dunia, ini bahaya. Orang yang masih cinta pada dunia sampai nak mati tu ingat dunia dia lagi, cinta pada dunia dia lagi, kan? Yang tu menyebabkan kemungkinan datangnya su'il khatimah. Cenderung kepada dunia setelah mengetahui pahala akhirat berarti satu kebodohan. Dia dah tahu duk akhirat ni nak pahala, tapi nak mati dah tak ingat pahala lagi. Tak ingat nak buat kebajikan, ingat dunianya, hartanya. Berebut yang tu lagi. Dah nak mati dah. Itu satu kebodohan, dia kata. Dan tidak bersungguh-sungguh beramal setelah mengetahui pahala besarnya. Pahala itu berarti dia lemas dalam dosa. Dan di syurga ada masa istirahat tidak dapat dirasakan kecuali orang yang tidak pernah rehat di dunia dengan amal. Penat, Masya Allah, kan? Para ulama dunia ni penat dengan majlis ilmu, dengan pengajian sana ke sini, kan? Jadi penatnya mereka Allah balas nak rehat sana. Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya Muhammad bin Ahmad, anak tanya, ya wahai ayahanda, bila ayahanda nak rehat sekejap, bagi tenaga sikit. Tidur je hanya mungkin sejam, hal lain semua habiskan ilmu. Tak ada masa rehat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa orang mukmin tidak ada rehat di dunia, rehatnya di akhirat. Masya Allah, jauh daripada kita dan saya bercakap ni pun, kan? Rehatnya banyak. Ala kulli hal, begitulah kita harapkan, berdoa, minta dapat husnul khatimah, minta syurga. Husnul khatimah, minta syurga. Ada orang soleh, Habib Muhammad Haddad, yang baru meninggal dunia tahun lepas. Setiap kali saya pergi ziarah dia, siapa-siapa pergi ziarah dia tolong, Ustaz tolonglah, tolong doakan saya husnul khatimah. Padahal dia lebih baik, lebih soleh daripada kita lagi. Tapi punya tawaduk, kita datang ziarah, tolong ya, dia sebut tolong ya, doakan saya husnul khatimah, nak meninggal ni, tolong ya doakan saya husnul khatimah, tolong doakan saya, kan? Sampai rasa macam dia nak matilah tu juga tu, nak suruh doa sungguh-sungguh, kan? Begitulah mereka ni sangat idamkan husnul khatimah. Nak dapat kejayaan husnul khatimah, salah satu jalan yang paling mudah kita dapat adalah dengan perbanyakkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah, kembali pada buku kita tentang firman Allah Ta'ala yang bermaksud, barang siapa yang takut pada saat berdiri di hadapan Tuhannya, dia memperoleh dua syurga. Baginda bersabda, iaitu dua syurga perak yang aku harapkan, iaitu dua syurga dari perak yang aku harapkan berserta isinya, dan dua syurga dari emas yang aku harapkan berserta isinya. Tidaklah suatu kaum memandang Tuhan mereka melainkan dari bilik tirai kemaha besaran wajahnya di dalam syurga Adnin. Kemudian aku memandang pintu-pintu syurga yang nampak banyak sekali menurut banyaknya pokok-pokok ketaatan. Sebagaimana pintu-pintu neraka pintu neraka jumlahnya sebanyak pokok-pokok kemaksiatan. Banyaknya pahala dia buat, amalan dia buat, banyaklah pintu-pintu syurga dia tu, banyak pintu, banyaklah istana dia. Begitu juga neraka, buat maksiat banyak, banyaklah pintu neraka yang akan membaham dia. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menafkahkan hartanya kepada pasangan suami isteri jalan Allah, ia dipanggil dari semua pintu syurga. Antara pintu syurga berebut pada satu orang adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar pintu syurga berebut, mengalu, mai masuk sini, sila masuk sini. Semua berebut. Dan pintu syurga ni ada pintu amalan. Orang yang banyak semayang, dia akan masuk daripada pintu solat. Banyak puasa, pintu rayyan. Banyak sedekah, pintu sedekah. Jadi banyak pintu mengikut amalannya.
Jadi orang yang semua dapat dan semua pintu panggil dia masuk adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi semua amalan dia ada. Syurga itu memiliki 8 pintu syurga, 8 pintu besar. Pintu-pintu yang lain, pintu amal ibadah. Orang yang ahli solat dipanggil daripada pintu solat. Orang yang ahli puasa dipanggil daripada pintu puasa. Orang yang ahli sedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Orang yang ahli jihad dipanggil pintu jihad. Abu Bakar bertanya, demi Allah, apakah penting seseorang mengetahui dari pintu mana dia dipanggil? Apakah ada orang yang dipanggil daripada semua pintu itu? Jawab Nabi, ya. Kalau begitu, aku berharap termasuk dari mereka, dapat masuk semua pintu. Itu harapan Sayyidina Abu Bakar, padahal dia memang dah layak. Dan para sahabat yang lain pun Masya Allah. Asim bin Dumrah, dia meriwayatkan hadis daripada Ali bin Abi Talib bahawa dia pernah menyebut tentang neraka, lalu gemetar badannya. Kemudian Ali karamallahu wajhah berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud orang-orang yang patuh kepada Tuhannya dihalau ke dalam syurga, maksudnya dipimpin masuk syurga dalam beberapa rombongan, sehingga ketika mereka sampai di salah satu pintunya, mereka menemui di sisinya ada sebatang pokok yang dari pangkalnya keluar 2 mata air yang mengalir. Mereka menuju salah satu mata air itu sebagaimana yang diperintahkan, lalu minumnya hingga hilanglah penyakit yang ada dalam perut mereka. Ghil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut daripada hati-hati orang nak masuk syurga ni, kami keluarkan apa dia? Ghil, sifat-sifat tak elok tu. Rasa dengki dengan orang, sakit hati, cemburu, nak marah, semua tak ada. Kan? Tak ada nak cemburu dengan orang, nak sakit hati, nak berdendam. Tak ada, benda tu takkan timbul dalam syurga. Dah Allah bersih dah. Kemudian mereka menuju hilangkan penyakit yang ada dalam perut mereka. Kemudian mereka menuju mata air yang lain hingga mereka menjadi suci, lalu nampak pada diri mereka kegembiraan. Setelah itu rambut mereka tidak berubah dan kepala mereka tidak lusuh untuk selama-lamanya, seakan-akan diminyaki. Insya-Allah. Kan? Ni bau rambut panjang ni nampak serabai kan. Cantik, kemas, indah, itulah gambaran ahli syurga. Masya Allah. Allah marzuqna iyah, dan Allah kurniakan kita semua itu yang indah-indah. Allah Akbar. Sebab tu doa yang apa tu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan tinggal doa ni, minta selalu. Ya Allah, kami minta daripada-Mu ya Allah akan syurga, keridaan-Mu dan syurga, dan minta jauh daripada kemurkaan-Mu dan neraka. Min sakhatika wan nar. Sering minta. Wajibkan doa ni dalam semua doa-doa kita. Firman Allah Ta'ala, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ini je ni. Kita berhenti kat ni lah, insya-Allah. Jadi apa ni, satu ketika Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu duduk depan Nabi, Abu Bakar dan sahabat yang lain. Nabi cerita tentang neraka, mereka punya gemetar, menangis, takut. Rasa macam api neraka tu jengkai je, sekaki je depannya, panas. Bila Nabi cerita tentang syurga, rasa macam syurga, haruman syurga tu duduk depannya. Kan? Bila keluar daripada majlis ilmu, maka mereka rasa balik rumah seronok, happy. Tadi boleh menangis dengar Nabi cerita, menangis-nangis, boleh rindu-rindu syurga ni. Balik rumah dah gelak-gelak tawa dengan anak-anak, isteri dan sebagainya. Jadi itu kita ada terfikir, apalah aku ni dah jadi munafik apa? Maka dia keluar dari rumahnya, Hanzalah dah munafik, menjerit depan rumah dia. Sama bakal lalu, apa ni kau buat macam tu? Maka dia cerita depan Nabi tadi macam ni, balik rumah dah jadi lain, dah munafik lah tu. Abu Bakar kata, aku pun rasa macam tu juga. Duduk dalam kelas tadi, dengar ustaz cerita gini, keluar pintu dah tak ingat dah apa. Maka saya kata, aku pun depan Nabi tadi macam tu, balik rumah macam tu lah,
main anak, isteri dan sebagainya. Maka balik cerita pada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah kami munafik? Kan Nabi kata, sa'ah ya Hanzalah, ada masa-masa lah, ada masa kita punya semangat, dengar boleh melitik mata, ada masa kita seronok gelak-gelak balik, bergembira, hilang dah ingatan kita, ada masa-masanya. Kalaulah kamu ni draft kamu sentiasa macam depan aku, balik rumah pun takutnya macam duduk depan aku, seronok syurga pun macam depan aku, nasihat la safah tumul malaikah, siapa si malaikat datang shake hand dengan kau, tahniah kan, pergi mana pun malaikat jadi bodyguard kita. Jadi begitulah keadaan kita yang dan jangan kita tinggal peringatan-peringatan tu. Kata ulama bukanlah menunjukkan apa, tapi menunjukkan kita ni kena sentiasa diperingatkan. Majlis ilmu selalu kena datang, dengar kuliah, disebarkan benda-benda yang video-video dan yang baik-baik itu dan sebagainya. Kemudian kita sentiasa basahkan sifat takut dan tamak mengharapkan yang baik-baik daripada Allah Azza wa Jalla.